Dengan apa? Dengan akidah. Baik, kita mulakan pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya, apa khabar? Semua sihat? Kita sarapan semua? Dah, sarapan apa? Roti, biskut. Ha? Oh, kenyang ke? Tak risau? Kenyang. Oh, badan tak risau okey lah. Itu cerita. Tak dah sarapan apa tak dah? Prata. Prata Apa khabar je? Disember banjir. Prata kemarau tak ada. Prata kemarau prata apa Prata kedengar. Tak ada pulau. Oh, dengar real. Idea juga kan. Sembang bisnes lah prata kemarau. Ya, kakak mau apa prata kemarau, prata banjir semua ada. Baik. Hari ni kita soal kita. 71. Kita nak selesaikan kan? Sebab kita yang berapa tu? Dapat. Sebab kita yang ke-8, hari tu kita bincangkan poin 1 hingga poin berapa? 4. Jadi hari ini kita akan masuk pada poin kita yang ke-5. Poin kita yang ke-5. Tentang penyandingan asma Allah satu dengan lainnya. Minggu lepas kita bincangkan tentang Al-Azizul Hakim. Ini contoh-contohnya sahaja ya. Ada banyak lagi dalam Al-Quran yang menunjukkan asma Allah ini digandingkan antara satu dan yang lain. Jadi antara contoh yang dah kita bincangkan Al-Azizul Hakim, yang kedua Al-Ghaniyul Hamid, yang ketiga Al-Azizul Rahim, dan yang keempat Al-Azizul Alim. Jadi Al-Aziz itu banyak juga ya. Baik, jadi hari ini kita masuk kepada As-Sami'ul Alim. Apa maksud As-Sami'ul Alim? Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. As-Sami' maksudnya Allah Maha mendengar. Al-Alim maksudnya Allah Maha mengetahui. Baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup ayat yang di dalamnya terdapat perintah Allah kepada manusia untuk meminta perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala dari godaan syaitan. Dengan menyebut gabungan nama As-Sami'ul Alim, iaitu pada 2 ayat berikut. Bila Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita ini untuk meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan, biasanya Allah gunakan ungkapan lafaz untuk menutup ayatnya, itu kan menggunakan asma ataupun nama Sami'un Alim di belakang. Contoh 2 ayat yang di sini diberikan kepada kita, surah Al-A'raf ayat 200 dan juga surah Fussilat ayat yang ke-36. Hampir kurang sama ya ayat yang kedua ini. Pertama surah Al-A'raf ayat 200, wa imma yanzaghannaka minasyaitan naz'un fasta'id billah innahu sami'un alim. Dan jika syaitan datang menggoda, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Wa imma yanzaghannaka minasyaitan naz'un. Yang ayat yang surah Fussilat ayat 36 pun sama juga ya. Wa imma yanzaghannaka minasyaitan naz'un fasta'idz billah innahu huwas sami'ul alim. Apa bezanya?
Wow. Mana yang mana? Fusilat ada was-sami'ul alim. Kemudian ada alif lam di hadapan asma Allah itu. Kalau yang surah Al-A'raf ayat 200, innahu sami'un alim. Jadi bila adanya syaitan yang datang mengganggu kita dalam satu godaan, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita supaya fasta'id billah. Maksud fasta'id billah, baca apa? Isti'adah. Benar tak ini? Tak tahu? Isti'adah tu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi bila Allah kata fasta'id billah, ini kita panggil sebagai isti'adah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan supaya kita baca. Bila kita rasa ada macam kadang-kadang kan, rasa macam ada setan. Pernah rasa gitu? Setan ni ada dua, kalangan manusia dan kalangan jin. Kadang-kadang kalangan manusia pun rasa ada setan tak? Betul tak? Rasa ada setan kan? Setan apa? Setan aku? Alamak! Kalau dia dalam manusia pun kita sedang, kalau dengan duduk dari setan betul lah ini. Alhamdulillah dengan syaitan. Macam ni dia. Lagi. Oh, setan besar punya setan kan? Setan besar punya setan. Besar punya setan. Macam ni. Setan pun terkejut. Tapi betul lah, di kalangan para ulama, bila mereka bahaskan syaitan ni ada dua. Satu syaitan di kalangan manusia, satu syaitan di kalangan mereka sendirilah. Maknanya di kalangan jin, syaitan golongan mereka. Jadi kalau syaitan di kalangan manusia, kita kata mereka yang mengikuti langkah syaitan, maka kita panggil mereka sebagai syaitan manusia. Jadi ucapan isti'azah ialah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang Allah perintahkan dalam surah apa tadi? Al-A'raf kan? Apa maksud ni? Apa maksud Alhamdulillah? Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang dirajam. Jadi ini ungkapan isti'adah yang Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf pada ayat 100 dan juga surah Fussilat tadi. Allah kata kalau kita ni rasa ada gangguan daripada syaitan, naz'un, iaitu dengan godaan yang sangat maka hendaklah kalian ini fasta'id billah, berlindung kepada Allah, iaitu dengan ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kerana apa? Allah Subhanahu wa taala dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yang Nabi ajar apa? Baca. Cik Amaria tu pencet saya. Tiba-tiba. Selamat Cik Maria. Lepas selamat. Oh, saya lambat. Okey, kalau dalam hadis Nabi baca ya kan kecuali A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sekarang ni kita bincang tentang As-Sami'ul Alim. Okey, Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi dalam kitab ini jelaskan kepada kita bila Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita supaya memohon perlindungan kepada Allah daripada gangguan syaitan, biasanya ayat itu akan ditutup dengan As-Sami'ul Alim. Jadi Nabi SAW juga ajarkan kita dengan perkara yang sama kan? Doanya apa biasa kita baca setiap pagi, setiap petang? 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi wala bis-sama wa huwa as-sami'ul 'alim. Lupa tak? Jadi ungkapan lafaz pelakar tu sama dengan Al-Quran. Yang mana bila ni kita nak minta kepada Allah supaya Allah lindungi kita daripada perbuatan jahat jin ataupun syaitan tu kan, biasanya akan ditutup dengan As-Sami'ul 'Alim.
Sebagaimana hadis yang tadi kita bacalah. Hadis tu riwayat siapa, Riza? Bismillahilladzi la, semua nak hantar Muslim daripada dulu sekarang. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi. Bukan. Mizi. Apa tadi dah? Mizi. Apa dia? Abu Daud. Betul. Rasanya. Matan dia apa matan dia? Nabi kata apa? Dah banyak kali dah saya baca ayat hadis. Kak Mariam ingat? Tak ingat. Oh, Kak Mariam jujur. Macam mana? Ingat tak? Tengok soalan macam tu. Kak Nani ingat tak? Kak Nani? Ada kita mental itu. Buat apa ya? Riwayat dah sebut tadi, riwayat Abu Daud. Hadis ni macam mana bunyi? Bila Nabi kata apa tentang hadis tu? Benar, saya pernah catat. Betul, saya pernah catat. Tengok balik dalam nota. Saya dah pernah baca. Itu Google. Orang suruh. Tengokkan buku zikir pagi petang. Okey, boleh. Buku zikir pagi petang dia cakap apa tu? Sahih tak? Tengok. Sahih. Yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Bacalah 3 kali, pagi, petang dan pagi. Tidak riwayat ke Abu Dawud dan At-Tirmizi. Sahih Ibn Majah. Ya. Okey, barang siapa yang baca pagi dan petang dia sebanyak 3 kali, tidak ada yang dapat membahaskannya. Hasan, riwayat ini Abu Dawud. Nombor 5088. Okey, siapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim sebanyak 3 kali pada waktu pagi dan pada waktu petang, lam yadurruhu syai'. Nabi kata tidak akan ada sesuatu pun yang mengganggu dia. Kalau dalam hadis yang lain, Nabi kata dia takkan tertimpa satu musibah yang berlaku secara faj'ah. Faj'ah tu maksudnya secara tiba-tiba. Okay. Jadi ini keutamaan lah bila kita baca. Jadi bila Nabi kata tidak ada sesuatu pun yang mengganggunya, ia termasuk gangguan syaitan. Kan syaitan yang mengganggu kita, yang nak merosakkan akidah, merosakkan kefahaman kita tentang agama. Di dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan imam-imam sunan yang lain lah, kitab sunan yang lain, menyebutkan bahawa Nabi SAW biasanya bila Nabi meminta perlindungan kepada Allah daripada gangguan ini, kan Nabi baca a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Okay, biasa dengar? Pesan dengar, okey. A'udzubillahi samiil alim. Nampak ungkapan asma Allah tu digandingkan. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Aku berlindung dengan Allah yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Minasyaitonir rajim.
min hamzihi, daripada godaannya, wa nafthihi, hembusan dia, wa nafthihi, daripada bisikan. Ni sunnah baca sebelum solat. Okay, sunnah baca sebelum solat. Billahi sami'il alim minasyaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Jadi Nabi SAW sebelum solat, Nabi akan baca. Kita boleh baca lah. Kadang-kadang nak solat kan macam benda kan. Ingat itu, ingat ini. Tadi cari kisah orang mana tengah solat barulah. Oh, aku letak lagi nombor 4 namanya. Dalam solat tau teringat. Biasa kan kita berlaku macam tu kan. Jadi kita minta perlindungan Allah daripada syaitan ini yang mana dia itu ada hamzihi. Hamzihi maksudnya waswasal fihi. Dia berikan was-was pada kita. Okay, bisikan-bisikan dia. Kemudian wa nafsihi. Wa nafsihi itu maksudnya tiupan. Tiupan. Wa nafsihi maksudnya tiupan. Tiupan ni ada juga di kalangan para ulama syarah hadis. Contohnya Imam Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Tuhfatul Ahwazi dijelaskan bukan dalam Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari dijelaskan bahawa wa nafsihi ini juga boleh kita maksudkan dengan kesombongan syaitan. Dia kesombongan syaitan, iaitu kibru, kesombongannya al-mu'di ila kufrihi, yang boleh bawa kita kepada kekufuran dia. Yang mana Imam At-Tibi kata annahu kinaya 'anil kibri ka'anna syaitan yanfukhu fihi bil waswasah fa ya'zimuhu. Jadi dia kata menurut kepada Imam At-Tibi ketika dia mensyarahkan hadis ini, yang dimaksudkan dengan wa nafsihi, iaitu tiupan yang juga dikatakan dengan kesombongan syaitan, ialah satu bentuk kinayah, perumpamaan ataupun satu kita panggil kinayah ni apa kalau bahasa Melayu kiasan. Boleh lah, kiasan boleh. Kiasan juga kinayah anil kibri, tentang kesombongan syaitan. Seolah-olah bila syaitan itu dia tiup kepada kita, kan, itu menunjukkan kesombongan dia. Sebab kalau kita fikir tiup ni benda yang mudah. Nanti kita kata, alah ni aku tiup dia dah goyang kan. Dia jadi kiber, maknanya dia jadi sombong. Kerana dia boleh buat itu pada kita makhluk kan, dia jadi sombong, jadi besar. Alah ni aku tiup sikit. Dia dah goyang, dah mula rasa was-was, dah mula rasa macam betul ke Allah tunjuk, contohlah kan, nombor 9 kalau kita ada betul ke gini, betul ke aku tu Allah tu ada, kalau tak kenapa Allah tak tolong Palestin tu. Mungkin kita rasa macam tu kan sekarang ni kan. Kalau Allah tu kata orang-orang gini semua, kenapa Allah tak bagi balak kat orang, betul ke Allah tu ada. Mungkin ini syaitan cuba untuk tiupkan dengan bisikan-bisikan yang menggugat keimanan kita. Itu boleh terjadi. Itu boleh terjadi. Jadi Nabi SAW bila Nabi berlindung daripada syaitan tu, Nabi berlindung daripada hamzihi. Okey, tiupannya, bisikannya, wa nafsihi, tiupannya, wa nafsihi. Nafsihi ni maksudnya ialah sihir dia. Sihir tu kita panggil sebagai, bukan sihir macam kita buat lah. Tetapi syaitan ni kalau dia cakap sesuatu, kita mudah ni kan, kita mudah dengar, mudah terikut, kita mudah tersihir dengan apa yang dia bisikkan kepada kita. Itu dimaksudkan dengan wa nafsihi. Okey. Jadi hadis ini riwayat Imam Abu Daud juga dengan sanad yang sahih. Kejap. Saya rasa bukan Imam Ibn Hajar. Saya lupa nak letak saya punya reference tentang penjelasan tadi. Okeylah, dia sama ada dalam kitab As-Sindi ataupun dalam kitab
Okey lah, tak ada masalah. Yang penting soheh. Yang penting soheh apa yang saya terangkan tu tadi. Berkenaan dengan was-was syaitan, tiupan syaitan dan hembusannya syaitan tiupkannya kepada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang penting dalam doa tu tadi kita dapati ada ungkapan lafaz as-sami'ul 'alim. Kan dalam hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan tersebut. Jadi a'udzubillahi samiil 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ada 3 perkara yang Nabi mohon kepada Allah supaya jaga daripada bisikan syaitan, godaan syaitan, bisikan syaitan dan hembusan yang dibuat oleh syaitan. Baik, seterusnya kita lihat di sini. Di sisi lain, iaitu di tempat yang lain, ketika Allah memerintahkan manusia untuk memohon perlindungan pada Allah Azza wa Jal dari kejahatan manusia, ayat itu diakhiri dengan gabungan nama As-Sami'ul Basir. Tadi As-Sami'ul Alim. Tapi di sini dia kata bila Allah perintahkan kita untuk meminta perlindungan dari kejahatan manusia, Allah tutup ayatnya dengan As-Sami'ul Basir. Contoh di sini kita lihat innal ladzina yujadiluna fi ayatillah bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrun ma hum bibalighi fasta'idz billah. Sekali lagi fasta'idz billah innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan atau bukti yang sampai kepada mereka, yang ada dalam dada mereka hanyalah keinginan akan kebesaran yang tidak akan mereka capai. Maka mintalah perlindungan kepada Allah, sungguh Dia Maha mendengar, Maha melihat. Surah Al-Mu'min. Surah Al-Mu'min ni dengan kata lain surah Ghafir biasanya kalau dalam Al-Quran. Jadi surah Ghafir tu ada 2 nama lah. Satu Mu'min, satu Al-Mu'min, satu Ghafir. So kalau kita refer pada Quran tak jumpa pun surah Mu'min kan, cari surah Ghafir. Kadang surah Mu'min salah, surah Al-Mu'minun. Memanglah surah Al-Mu'minun ada. Tapi surah Al-Mu'min pun ada yang mana merupakan satu lagi nama lain bagi surah Ghafir. Di surah Ghafir ataupun surah Al-Mu'min pada ayat yang ke-56. Okey, baik. Kalau kita lihat pada ayat ini, Allah perintahkan kita buat apa tu? Fasta'idz billah. Dia minta perlindungan kepada Allah. Sebab tu tadi saya kata syaitan ni ada 2. Satu di kalangan jin dan syaitan itu sendiri dan satu di kalangan manusia. Sebab tu di sini bila ada manusia yang jahat, kita ni boleh ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fasta'idz billah. Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Contoh di sini Allah berikan kepada kita tentang kategori manusia yang bagaimana yang kita perlu minta perlindungan Allah daripada mereka ataupun kejahatan mereka. Iaitu sesungguhnya orang yang memperdebatkan ayat Allah tanpa alasan ataupun bukti yang sampai kepada mereka, yang ada dalam dada mereka hanyalah keinginan akan kebesaran yang tidak akan mereka capai. Ni orang yang mana tidak mahu menerima ayat-ayat Allah. Jadi bila mereka terima ayat Allah, mereka tidak ada ilmu, namun mereka ni menggunakan alasan-alasan ataupun excuses, reasons supaya mereka ni dapat menolak ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang begini bahaya. Sangat bahaya. Contoh mungkin orang boleh kata, kenapa awak pakai tudung? Memang dalam Quran ada Allah suruh kita pakai tudung. Tak ada, itu untuk bini Nabi. Macam tak gitu kan. Dia cakap gitu. Ini antaranya. Kalau kita dengar ni, auzubillahi minasyaitonir rajim. Dah, kita belah. Jangan duduk dengan dia, jangan dengar lagi apa dia cakap. Sebab nanti kita boleh terikut. Betul juga. Kita orang sekarang dah muda lagi kau tak payahlah pakai gini, pakai tempat je sudah. Macam gitu. Kita tak auzubillahi minasyaitonir rajim dah sudah. Kalau ada kita dengar lah pendapat-pendapat yang gitu kan, tak payah kita berdebat dengan orang macam ni sebab sampai kiamat pun dia. Kalau Allah tak bagi dia hidayah, dia takkan terima apa yang dia cakap. Sangat susah. Sebab tu di sini Allah kata orang yang begini, yang mana dia cuma inginkan satu rasa besar pada diri dia bahawa pendapat dia lagi betul daripada pendapat Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Sebab tu Allah kata fasta'idz billah. Kalian minta Allah Subhanahu Wa Taala lindung daripada kejahatan mereka, innahu was-sami'ul basir. Tetapi berbeza dengan syaitan tadi. Kalau syaitan tadi innahu was-sami'ul alim,
Kalau manusia innahu wasami'ul basir. Kenapa ada perbezaan itu? Maka di sini pengarang kitab ni jelaskan kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala menutup ayat yang berisi permohonan kepada Allah agar dilindungi dari syaitan yang kita yakini keberadaannya walau tak dapat dilihat dengan asma'nya yang disandingkan As-Sami'ul Alim. Syaitan kita nampak tak? Siapa boleh nampak? Angkat tangan. Apa dia? Nampak apa? Siapa nampak pingsan? Siapa nampak pingsan? Tapi dekat TV tak nampak. Kartun. Dia boleh menyerupai lah. Kalau dia menyerupai, kita nampak lah. Tapi yang kat TV tu betul ke? Jari dia panjang. Ada tanduk, mata merah, lidah panjang. Rambut panjang, pakai baju putih. Terbang ada teman sini. Tu macam mana? Kau tak boleh nampak tadi. Dia menyerupai. Oh, itu jin. Bukan hantulah. Jin ada ilmu, hantu tak ada ilmu. Dia berilmu sebab tu boleh menyerupai. Oh, jin tu berilmu. Jin memang berilmu, jin macam kita. Okay, dia ada ilmu, ada yang bijak, ada yang pandai, ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang Yahudi, macam tu lah. Sama lah kita, ada Ahlussunnah wal Jamaah kan. Sama je. Ada Salafi, ada Sufi, sama-sama. Jin sama macam kita, cuma dia daripada sumber yang berbeza. Keadaan dunia dia berbeza, keadaan dunia kita berbeza. Itu saja. Dia boleh nampak kita tapi tak boleh nampak dia. Okay, keadaan dia macam tu. So, kita nampak gini lah. Bila jin itu, kita boleh, kita cuma boleh dengar kan tentang dia kan. Keadaan diri dia kan. Tapi biasanya, saya kata biasanya kita tak boleh melihat. Ya. Sebab tu di sini Allah guna As-Sami' Al-Alim. Kita dengar, kita tahu. Maka Allah tu maha mendengar, Allah maha mengetahui. Sebab apa? Allah yang ciptakan jin itu. Kalau dia menyerupai itu kira macam, yelah memang itu kejadian dia yang Allah berikan untuk diri dia, yang boleh menyerupai itu, menyerupai ini kan. Kadang orang kata, wah ada orang pakai serban, nak angkat saya, dengan jubah, bagi zikir lah apa kan. Ni bahaya kita jangan mudah percayalah kan. Kadang benda-benda gini nak buat kita sesat. Dulu ada orang cerita pada saya, dia kata, jin tu baik Ustazah. Lepas tu dia kata, kalau nak minta pertolongan, serulah nama dia. Boleh? Tapi dia baik, alim, dengan jubah, dengan serban. Macam mana? Awak kalau susah, nanti awak seru je nama saya. Saya datang, saya tolong. Saya tolong kerana Allah. Macam senyap semua. Macam tengok drama Allah. Saya tolong kerana Allah. Macam mana kita nak macam mana? Saya ni saudara se-Islam. Saya sama-sama Muslim. Awak Muslim, scam. Saya sama-sama Muslim. Macam mana? Nak terima tak? Tak boleh. Okay, hati-hati hati-hati. Tak boleh. Dia kata dia Muslim macam mana pun, tapi kalau dah macam gitu tak boleh. Memang tak kena sebab kita ni tak, dengan alam dia berbeza. Dan kita pun tak tahulah kok dia jin yang jahat ke apa, dia menyerupai kan, dia scam tadi kan. Tiba-tiba pakai serban, dia lupa dia bang. Dia nak belah pada kita. Dia sesat depan dia. Kan? Dia paling seru nama aku, sesat dia. Ya, betul kan? Sebab macam ni saya kata, jin kalau dia betul-betul mukmin, beriman kepada Allah, dia takkan buat itu. Dia takkan kacau dan dia takkan suruh kita seru dia dan sebagainya. Ni sebab tadi saya katakan jin ni dia ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang mensyirikkan Allah, ada jenis jin yang fasik, itu sama macam kita keadaan dia. Jadi kalau lah jin tu betul-betul beriman kepada Allah, dia takkan suruh seru nama dia, dia tak akan datang nak tolong kita semua gini kan. Memang takkan gitu. Sebab dia tahu batas dia tahu keadaan dia dan dia beriman kepada Allah dan dia takkan menyesatkan manusia. Itu jin yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak akan menampakkan diri dia pun depan kita. Boleh? Boleh. Dia tak boleh kan, dia tak boleh. Dia boleh macam satu scene for them lah kalau dia buat itu. Jadi kalau dia beriman, dia tak akan buat itu.
Kalau dia nak menampakkan tu, bagi saya tu bukan satu dosa. Cuma macam itu memang tabiat dia. Kejadian dia begitu. Cuma dia tak, bukan, kalau dia menampakkan tu bagi saya itu macam kita punya rezeki lah nampak. Kalau untuk jin yang beriman tu lah. Sebab dia bukan nak gaku. Dia cuma mungkin dia tengah lalu tiba-tiba mata kita pula yang Allah bagi izin untuk nampak. Kita nampak dia. Takkan kau ni jin jahat yang nampak apa. Tak boleh jaga gitu. Kadang-kadang ada situation yang mana orang kita manusia, Allah bagi satu anugerah yang dia boleh nampak. Tapi kita tak boleh guna anugerah tu untuk sembarangan. Dan biasanya benda-benda gini jangan dibilang pada orang lain. Nanti orang akan mula sembah kita, orang akan mula percaya kan. Sikit-sikit orang cakap ni betul pasal diri kita. Sikit orang tanya kita, dia tak boleh, dia macam bohong. Ya. Apa dia? Oh tak juga. Okey, bila macam ini, ada satu perkara yang kita panggil sebagai inayah. Okey, ada satu istilah. Inayah tu maksudnya bantuan Allah. Okay, ada manusia Allah bagi dia sixth sense. Kan? Kita percaya kan tentang benda tu kan? Okey. So, kalau dalam bahasa agama kita kata inayah, itu bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian yang Allah berikan kepada kita kan sebagai satu kelebihan. So, bagaimana kita nak gunakan benda tu? Kalau kita ni yang Allah berikan inayah tu tadi lah, adakah kita ni nak merosakkan orang lain supaya percaya cakap kita dan sebagainya, ataupun kita nak membantu tu bantu. Tapi bagi saya kalau tahu apa-apa diam-diam sudah. Diam-diam sudah. Okay, so dia ada dua. Satu memang mungkin kita ada saka. Kan dia satu macam tadi Kak Nani kata lah, kata kan kita ada saka sebab tu kita boleh nampak-nampak. Itu banyak kes yang macam tu. Okey, tapi ada juga yang bukan kerana dia tu ada saka dan sebagainya. Kerana dia tu memang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia dengan kelebihan. Macam Umar boleh nampak. Takkan kata Umar ada saka. Kan? Sampai jin pun takut ni. Nabi SAW juga Allah berikan kelebihan untuk nampak. Sampai Nabi boleh berdakwah kepada jin, golongan jin. Jadi ada di kalangan para sahabat Nabi, mereka ni boleh nampak jin. So sebab tu kita ada nampak, kita ada baca tentang akal ataupun kisah-kisah. Bagaimana mereka ni deal dengan jin dan sebagainya. Okay, ada di kalangan para sahabat tu nampak yang tinggi ketika dia baca Quran datang jin besar sebagainya kan yang datang itu. So kita nampak kat situ ada orang yang Allah berikan kelebihan. Tak semestinya kerana dia ada saka ataupun kerana dia sakit dan sebagainya. Itu cuma kalau kita berhadapan dengan situasi itu, kita kena check lah diri kita. Aku ni sakit ke ada saka? Ada saka tu apa ni kan? Itu risau juga lah. Kenapa boleh nampak-nampak? Ada saka ke apa? Bimbang macam itu. Okey, baik seterusnya. Jadi kata ketika ayat yang berisi perlindungan dari kejahatan manusia yang sosoknya dapat disaksikan. Jadi kalau manusia ni kita boleh nampak kan? Maka di situ yang kita boleh saksi Allah mengakhiri dengan asma-Nya yang disandingkan As-Sami'ul Basir. Allah Maha mendengar, Maha melihat. Kerana apa kita boleh melihat manusia, melihat makhluk yang boleh diperlihatkan, itulah menunjukkan bahawa Allah tu yang menciptakan mereka, Allah yang Maha mendengar, Allah yang Maha melihat. Maka dia kata perbezaan ini kerana perbuatan manusia terlihat jelas oleh manusia, manakala godaan dan bisikan syaitan dalam hati manusia pasti terkait dengan pengetahuan Allah sahaja. Bisikan syaitan tu macam mana keadaannya dan dia punya kejadiannya itu semua ialah dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, so itulah antara perbezaan As-Sami'ul Alim dan juga As-Sami'ul Basir, yang mana dalam kedua konteks ini menuntut kita untuk fasta'in billah, minta perlindungan kepada Allah. Satu jin, satu manusia. Okey, jin tu kita kata ni lah syaitan. Syaitan tak baik pula. Kalau jin tu semua ada yang baik kan. Syaitan, okay, satu syaitan, yang kedua ialah manusia. Syaitan di kalangan manusia. Okey, baik, yang keenam di sini. Wallahu wasi'un alim. Gabungan dua asma Allah ini di antaranya disebutkan dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-261. Wasi' maksudnya apa? Luas. Okay, Allah Maha luas, alim. Allah Maha mengetahui. Biasanya tentang wasi'un alim ini berkaitan tentang nikmat. Nikmat tentang harta, tentang kerajaan,
tentang sedekah. Biasanya wasi'un alim ni akan ada dalam Al-Quran bila Allah ceritakan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada para hamba-Nya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabili fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'if liman yasha' wallahu wasi'un alim." Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Ini perumpamaan untuk orang yang dia menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kita infak sikit macam mana pun, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang wasi'un alim, yang maha luas, maha mengetahui itu akan melipat gandakan apa yang kita infakkan. Perumpamaan sini diberikan apa tadi? Kita infakkan sesuatu, Allah akan lipatkan ganda macam mana? Dia umpama satu tangkai yang ada kena baca balik Setiap satu butir menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Okey. Lupa nak. Contoh kita derma ni lah. Ada 1 biji. Saya tumbuh macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, 100. Jadi 700. Ini yang kita infakkan ataupun kita derma. Apa pun yang kita derma, yang penting dia ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Okey, tak kira sedikit ataupun banyak. Inilah perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk kita. Dia akan keluar satu tangkai yang ada 7, setiap satunya ada 100, akhirnya jadi 700. Nabi SAW dalam sebuah hadis, Nabi ceritakan tentang ada satu orang ini, dia infakkan di jalan Allah seekor unta yang ada tali. Okey, dalam hadis ini Nabi kata apa? Abu Mas'ud. Okey. Abi Mas'ud dia ceritakan anna rajulan tasaddaqa binaqatin makhtumah fi sabilillah. Ada seorang lelaki dia datang jumpa dengan Nabi, dia sedekahkan satu naqah. Naqah tu maksudnya unta. Yang mana unta itu ada tali pada leher dia. Kemudian Nabi SAW bersabda, la ya'tiyanna yawmal qiyamah. Nanti di hari kiamat akan datang untuk lelaki ini bisa ba'ini atinaqah, 700 ekor unta yang sama yang dia ada tali itu tadi. Okey, ini yang Nabi SAW beritahu kepada kita. Dia selarikan dengan ayat Al-Quran itu tadi kan. Kita derma apa pun yang baik, walaupun ia sedikit. Derma satu, insya-Allah nanti di akhirat Allah akan lipat gandakan derma tersebut. Sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan itu tadi. Orang yang dia derma ataupun diinfakkan satu ekor unta, mungkin lembu, mungkin kambing, apa saja yang diinfakkan, Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan sampai kepada 700 ganda pada apa yang dia derma. Tapi syaratnya mesti ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. So kita naklah harta yang bernilai di akhirat. Dekat dunia ni kita kata memanglah harta tu bernilai, tapi dia nilainya tak sebanding dengan apa yang ada untuk kita nanti di akhirat kelak. Baik, maka di sini jelaskan kepada kita penutupan dengan kalimat wallahu wasi'un alim sudah sesuai dengan konteks ayat ini. Di antara hikmah yang dapat kita petik adalah bahawa setiap hamba yang menginfakkan harta di jalan Allah hendaknya tidak menganggap mustahil ganjaran berlipat ganda ini. Jadi kita sebagai hamba Allah, kita jangan rasa macam betul ke nanti Allah akan lipat gandakan. Kita nak derma apa, kita dermalah. Yang penting dermanya baik.
Kan? Yang penting dermanya adalah bernilai, bermanfaat, yang boleh orang manfaatkan. Kita kalau nak derma dia mesti dalam keadaan yang bagus. Apa pun lah, nak bagi baju, nak bagi apa semua kan. Bagi TV. Kot-kot lah kan. Orang tu nak bagi TV. Dia nak derma TV kepada fakir miskin lah. Orang-orang yang memerlukan. Tak apa, okey saja. Tapi mestilah TV tu bagus. TV-TV dah rosak-rosak. Kena pop-pop kalau gitu. Maknanya derma yang tak bernilai lah bagi saya kan. Kita apa-apa kita nak bagi kerana Allah Subhanahu Wa Taala, pastikan ianya adalah yang terbaik. Dan kita yakinlah insya-Allah saya bagi yang terbaik, sebab yang terbaik ni biasanya dia mahal. Kan? Yang terbaik dia mahal, yang berkualiti tu dia memerlukan kita untuk keluar duit lebih kan. Jangan takut untuk keluarkan duit lebih, bersedekah. InsyaAllah Allah akan lipat gandakan apa yang kita keluarkan itu tadi. Ya. Terutama sekali kalau kita bagi yang benda yang kita sayang sekali. Oh, yang kita sayang. Cik Kamalia sayang apa? Tak ada ni. Experience. Serius. Dia takut nak sebut tak? Aku sebut dia. Tiba-tiba kena bagi. Ada experience volunteer dekat lepas tu akhir kan. Masa 2004 tu kan, 2019 ada tak baju semua kan. Habis masa sebelum saya nak pergi volunteer tu, saya bawa lah baju saya. Dan saya suka sekali macam ada both side, ada kucing lah. Bukan kucing for all the use of the titik on the right side or the clean tint. Bila sampai sana, cuma pegang baju saya lah. Saya tengah kata, nanti bila saya nak bayar, saya bagi. Baju yang dipakai itu. Baju yang saya pakai tu. Baju yang pakai itu orang nak suruh buka sekarang ke? Dan dia tu bagi dia lah. Apa yang kesian orang bagikan baju. Mak ni kalau saya pergi sana lah. Masa datang lah. Masa datang. Seram juga di sana apa nyanyi. Pakai hitam je. During the period kan, tsunami kan. Tsunami ya. Yelah, semua memerlukan lah, orang memerlukan. Betul susah. Tapi saja sejak 2004 sampai sekarang, baju yang lain saya tak pernah beli. Ada orang baju. Oh, bajunya berlimpah ruah ya. Allah. Betul, tapi saya rasa betul lah. Baju lain ada je orang bagi. Saya pun suka bagi baju kat orang. Bila kita bagi baju kat orang, bajunya tak habis lah. Asyik je baju kat ramai ni macam mana dah buat, tak nak buat apa. Memang Allah lipat gandakan betul-betul. Saya percaya. Bila cakap balik sendiri tu, kita boleh apply pada diri kita lah, betul lah. Kalau kita sedekah makanan, insyaAllah. Makanan kita, makan cukup. Dia macam kata, takkan ada satu masa pun yang kita rasa rezeki tu tak ada. Dia macam gitu keadaan. Contoh kan? Yes. Jadi apa pun yang kita nak sedekah, yang kita nak infakkan di jalan Allah ini, pastikan ianya adalah sesuatu yang terbaik. InsyaAllah kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita dengan rezeki yang lebih baik. Begitu keadaannya. Jadi di sini kata nikmat ini diberikan kepadanya lantaran zat yang melipat gandakan pahalanya tersebut adalah zat yang maha luas pemberian, kekayaan dan nikmatnya. Jadi wasi' tadi, yang maha luas itu maksudnya di sini ialah Allah yang maha luas pemberiannya. Pemberian Allah yang maha luas, Allah yang maha luas daripada sudut kekayaan itu tadi, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala yang maha luas daripada sudut kenikmatannya. Di sini kita faham bila Allah sebut wasi'un, ada tiga. Okay, ada tiga perkara di situ. Pertama daripada sudut kekayaan, dari pemberian Allah. Kedua, Allah luas, pertama Allah luas pemberiannya, Allah kaya. Kemudian yang ketiga ialah Allah Subhanahu Wa Taala luas nikmatnya. Dan di sini kata meski demikian manusia jangan menduga bahawa anugerah Allah yang luas ini dapat diperoleh siapa saja dengan mudah. Tapi walaupun Allah itu dia maha luas daripada sudut pemberian, nikmat dan juga kekayaan, namun bukan Allah berikan kepada sebarangan orang.
So maknanya kita perlu ada sesuatu yang kita perjuangkan dalam kehidupan kita ini untuk mendapatkan wasiat tadi. Allah yang maha luas tersebut. Dia kata kerana Allah maha tahu orang yang berhak mendapat ganjaran berlipat ganda. Jadi maknanya kalau kita derma, ramai orang boleh derma, tapi adakah dia derma dengan ikhlas ataupun dia nak derma dengan secara menunjuk-nunjuk? Sebab itu ayat ini ditutup dengan alim belakang. Allah maha mengetahui. Allah memang maha luas nikmat, kekayaan, pemberian, tapi Allah maha mengetahui bagaimana kita ni. Adakah kita derma dalam keadaan yang ikhlas kerana dia ataupun untuk mendapat pujian manusia. Sebab itu kalau Allah nak berikan ganjaran yang berlipat ganda pun Allah akan lihat siapa yang derma dengan keadaan yang betul-betul ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata di sini Allah yang paling berhak menentukan tiada yang lain selain darinya. Sebab tu di sini saya nak bawakan doa malaikat lah. Kita setiap pagi ni kan Nabi SAW bersabda, Nabi kata apa? Setiap pagi kita akan ada malaikat yang turun. Melihat kita ni kan, adakah kita ni jadi orang yang derma ataupun kita jadi orang yang bakhil, yang mengekang tangan kita ni daripada nak derma. Jadi Nabi kata apa? Malaikat yang dua ni, bila dia nampak ada satu malaikat yang melihat siapa orang yang derma, ada satu malaikat yang lihat siapa orang yang bakhil kan. Jadi malaikat yang melihat kalau ada orang yang derma pada hari itu, pada pagi itu, dia akan doa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, kau berikanlah kepada orang yang berinfak ini dengan ganti yang lebih baik. Jadi apa yang kita dapat bila kita derma inilah yang lebih baik itu kan, ia mungkin bagi saya, bukan mungkin lagi, pastinya ialah berkat daripada doa malaikat untuk kita. Bila kita derma sesuatu, kemudian Allah berikan ganjaran yang baik, Allah balas dengan sesuatu yang lebih baik, kerana malaikat yang mendoakan untuk orang-orang yang sentiasa menginfakkan di jalan Allah. Tapi kalau sekiranya kita ni bakhil kan, Haji Bakhil kedekut tak hidup masing, nak semua lah ambil aku tak nak derma, lokit, tak boleh, nanti kalau saya derma ni apa, saya nak makan apa, itu keadaan kita. Di sini malaikat yang melihat situasi kita yang begitu, dia katakan doa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, kau berikanlah kepada orang yang dia menahan tangannya itu tadi daripada untuk menderma dengan talafan. Talafan tu maksudnya kebinasaan. Dia biasa satu khalafan. Kalau orang yang munfiqan dari orang yang dia menginfakkan. Malaikat doa khalafan. Khalafan tu maksudnya ganti. Ganti yang lebih baik. Jadi kalau orang yang kedekut, kan kita bagi dia mumsikan. Mumsikan maksudnya orang yang dia tahan tangan dia daripada mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Kalau orang yang begini, malaikat apa? Talafan. Talafan itu maksudnya binasa. Ya, untuk orang yang pertama, malaikat Allahumma imun bikan khalafan. Ya Allah, kau berilah kepada orang yang berinfak itu dengan ganti yang lebih baik. Tapi kalau kita ni tak nak derma, malaikat akan doa, Allahumma imumsikan. Ya Allah, kau berikanlah kepada orang yang menahan tangannya itu daripada infakkan harta ke jalan Allah, talafan dengan kebinasaan. Ganti doa malaikat. Ni ada kat sini infak yang subuh. Subuh maksudnya? Sedekah subuh. Oh, infak subuh. So, kita dengar subuh. Sedekah subuh. Tak juga pagi lah. Tak kisahlah pagi tu kan. Pagi tu maksudnya pagi hari kita tak kata waktu pagi saja tau. Maksudnya saya boleh kata untuk seluruh. Cuma malaikat kita pagi ni ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah setiap pagi untuk cari orang yang mana mereka itu dia bersedekah. Tapi jangan rasa macam kalau kita sedekah pada waktu malam, malaikat tak doakan untuk kita, bukan gitu. Malaikat tak akan doakan untuk kita. Kan kalau kita sedekah waktu tengah hari, petang, apa kan, malaikat tak doakan. Cuma nak kata dalam hadis ni, ada malaikat yang Allah tugaskan untuk mendoakan orang yang menginfakkan harta di jalan Allah dan orang yang menahan tangannya daripada mengeluarkan harta di jalan Allah. Cuma tak kisahlah, maksudnya tak kisah. Kita nak doa, kita nak derma bila?
pagi ke petang. Tapi terbaiknya setiap pagi lah. Terbaik. Cuma mana yang dapat sedekah subuh tu Tak katanya, Cakap radio. dia cakap, when you do it, when subuh, malaikat nampak. Like, okay, malaikat nampak all time, right? Subuh. Ya. Yeah. Subuh. Kan spesifik the time lah. Okay, jangan spesifikkan. Mungkin nak kata doa nak daripada hadis ni pun saya macam tak berani lah nak cakap gitu. Kan? Sebab kita boleh bersedekah pada bila-bila masa. Mungkin ada orang tak sempat nak sedekah subuh. Subuh kan kita busy kan. Body gitu. Banyak benda nak buat kan. Rasanya you just prepare tabung lah. Oh, Masya Allah. Sekarang kita pakai pinang. Kita pakai ya. Macam mana? Early in the morning, okay. The rest of the day, kita akan dapat satu keutamaan yang mana macam boleh sebab amal baik. Amal baik. Kalau kita baca Quran pun Allah Subhanahu Wa Taala boleh lindungi kita daripada perkara-perkara yang tidak baik kan. Setiap hari bila kita mulakan hari kita dengan amal baik, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan pelihara kita daripada perkara-perkara yang tidak baik. Cuma cuma macam ni lah, saya cuma tak nak kalau bila kita dengar macam ini, nanti waktu lain tak nak pula dermanya. Itu masalahnya kan. Nanti macam tengah hari tak, aku dah subuh tadi dah derma dah. Subuh, saya derma subuh je. Subuh je, awak datang subuh. Okey tak? Subuh je. Kalau tak subuh, saya tak datang. Memang ada kefahaman yang begitu pada masyarakat kita. Nanti malam tak nak derma pula. Sebab nak dapatkan doa malaikat ni. Bisa begitu keadaannya. Memang salah faham lah tentang hadis ni. Cuma yang penting setiap hari lah kita kata. Setiap hari ada malaikat yang mendoakan untuk orang yang dia derma dan orang yang tidak mahu menderma. Okey? Baik, terus saya di sini. Hal yang sama disebutkan dalam firman Allah, wallahu yu'ti mulkahu may yasha wallahu wasi'un alim. Jadi di sini Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang dia kehendaki dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Ini tentang kerajaan. Kerajaan tu maksudnya kingdom lah. Ini ada kisahnya yang tersendirilah dalam ayat ini. Kisahnya agak panjang, tak apa, saya tak nak ambil lagi satu. Kemudian wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 261. Tadi macam sama takut salah ayat. Ayat sama Oh, betul-betul ayat sama. Dia cuma ambil. Kenapa dia ulang balik Ya. Okey, cuba patut dia ambil surah Al-Baqarah ayat 268. Surah Al-Baqarah ayat 268, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Syaitan menjanjikan kepada kamu dengan kemiskinan dan juga memerintahkan kamu melakukan perbuatan yang keji. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Tetapi kalau Allah dijanjikan kepada kamu dengan keampunan daripadanya dan juga fadlah, iaitu keutamaan, keampunan dan kelebihan. Wallahu wasi'un alim, cukup sama. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha luas lagi maha mengetahui. Jadi ini syaitan lah, kalau kita ni takut nak keluarkan duit kita daripada untuk bersedekah ni kan. Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan ini adalah kerja syaitan. Sebab apa? Syaitan ni sentiasa bisikkan kepada kita agar kita ni takut dengan kemiskinan. Nanti kau derma, kau nak makan apa, kau tak ada duit, begitu keadaannya. Jadi dia sentiasa bisikkan yang kita ni akan susah kalau kita bantu orang lain. Kita ni akan jadi orang yang tak ada apa-apa kalau kita ni banyak mengeluarkan harta kita untuk orang lain. Jadi kerja syaitan dia begitu.
Dia jadikan kita ni orang yang takut untuk bersedekah. Wa ya'murukum bil fahsya, bahkan syaitan tu yang memerintahkan kita supaya melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Tapi Allah tidak. Bila kita baca tadi kan daripada awal tentang bersedekah, Allah janjikan kita dengan berbagai macam pahala dan juga ada pelipat gandaan daripada apa yang kita keluarkan. Jadi di sini sebab tu Allah kata Allah janjikan kepada kalian dengan keampunan dan fadla. Fadla itu maksudnya kelebihan, keutamaan ni yang diberikan untuk orang yang bersedekah. Daripada ayat ini, kalau kita rujuk pada kitab tafsir Imam Ibn Kathir rahimahullah, dia datangkan kepada kita dengan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dengan sanad yang sahih. Dia beritahu kepada kita bahawa syaitan ni dia ada satu kelebihan yang Allah berikan untuk membisikkan. Sebab tu Nabi kata apa? Inna lisyaitani lamma tabni Adam. Sesungguhnya pada syaitan itu dia ada bisikan. Tetapi Nabi juga ingatkan kepada kita walil malak lamma. Malaikat juga ada bisikan. Kita biasa kadang-kadang kita dengar bisikan yang baik, dengar bisikan yang jahat kan. Bisikan yang baik tu biasanya daripada malaikat. Bisikan yang jahat, serobot jahat, ni bisikan syaitan. Jadi Nabi kata gini, fa amalamatu syaitan, bisikan syaitan fa'i'adun bisyarri wa takdzibun bil haqqi. Biasanya bisikan syaitan ni dia akan suruh kita berulang-ulang kali buat benda yang jahat. Kadang-kadang kita dah bertaubat tau. Biasa kan kita dah bertaubat. Tapi kemudian kita buat lagi. Fa'i'adun maksudnya dia suruh kita kembali buat dosa. Padahal kita dah, aku tak nak buat lagi lah. Aku dah kumpat maksana tu, ya Allah. Aku dah terik lah kan. Tapi nanti jumpa member dia, kumpat lagi Allah. Balik ke rumah. Kenapa kita buat? Sebab syaitan ini suka menyedapkan keadaan. Sedap. Cepat. Itu bisikan syaitan. Okay? Dan Nabi kata, syaitan itu watakdzibun bil haqqi. Dan syaitan akan bisikkan kita supaya kita ini menutup kebenaran. Benda yang betul, kita akan cakap benda yang bohong tentang perkara yang betul itu. Jadi ini daripada bisikan syaitan. Kemudian Nabi ingatkan kepada kita, wa amma lammatul malak. Beza dengan bisikan malaikat. Kalau bisikan malaikat, fa'i'adun bil khairiyah, dia sebaliknya, opposite. Kalau tadi syaitan dia bisikkan kita supaya buat benda-benda yang jahat kan. Tapi kalau malaikat, dia suruh kita buat baik. Kita dah buat baik ni, kita nak buat lagi kebaikan. Kita ada rasa macam, tiba-tiba, buatlah ni, buat ni. Kadang-kadang rasa kita dah matikan. Ini semua daripada malaikat. Kemudian, wa tasdiqun bil haqqi, dan membenarkan kebenaran. Ini adalah bisikan daripada malaikat. Faman wajada dzalika falya'lam annahu minallah. Siapa yang mendapatkan bisikan malaikat, ketahuilah bahawa itu daripada Allah. Allah yang memberikan, Allah yang mengizinkan malaikat untuk memberikan bisikan-bisikan yang baik pada diri kita. Jadi Nabi kata falyahmadillah, maka hendaklah kamu memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita ucap itu. Kita kalau dapat bisikan yang baik dan kita buat bisikan yang baik itu, ia adalah daripada Allah, kita puji Allah, alhamdulillah. Allazi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Saya dah pernah ajar. Okey, zikir itu. Doa itu yang mengucapkan hamdalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak apa, alhamdulillah sudah pendek. Okey. Yang penting ucap alhamdulillah. Tetapi Nabi kata wa man wajadal ukhra, siapa yang mendapati bisikan yang lagi satu. Bisikan apa? Syaitan. Nabi ingatkan falyata'awwaz billahi minasyaitanir rajim. Maka hendaklah kalian minta perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Ini maknanya ayat tu tadi dia ada kaitan dengan tadi. Yang pertama yang nombor 5 tu As-Sami'ul Alim yang kita bincangkan. Tentang kerja syaitan yang membisikkan perkara-perkara yang jahat. Jadi kenapa saya bawakan ayat ini? Sebab hadis ini sebab Nabi SAW setelah Nabi ceritakan tentang bisikan syaitan, bisikan malaikat, bila kita dapat bisikan malaikat, kita hendaklah memuji Allah dengan ucapan alhamdulillah. Bila kita ni dapat bisikan daripada syaitan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ucapkan itu. Kemudian Nabi tutup hadisnya dengan surah Al-Baqarah ayat 268 tu tadi, iaitu asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Nabi tutup hadisnya dengan ayat tersebut. Itu Nabi ingatkan, syaitan itulah yang menjanjikan kepada kalian dengan kefakiran, kemiskinan dan suruh kalian buat perkara-perkara yang keji. Tetapi Allah ialah yang menjanjikan kepada kalian dengan maghfirah, keampunan daripadanya, wa fadlah, dan kelebihan.
Dan wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha luas lagi maha mengetahui. Okey, settle. Selesai. Satu lagi, nombor 7. Ada masa tak? Nombor 7 tentang At-Tawwabur Rahim. Apa maksud At-Tawwab? Taubat. Ada bertaubat. Allah maha menerima taubat. Kemudian Ar-Rahim, Penyayang. penyayang. Ini macam tu kalau Ramadan, Tawab alaina. Dia apa yang cakap tu? Aku tanya jemaah. Pergilah cakap sendiri. Jemaah tu tak tahu. Puasa. Bulan puasa yelah. Masa orang baca kita pun ikut je lah Ustazah. Ya Tawab tu alaina. Ya Tawab tu alaina. Warhamna manzur ilaina. Sampai hafal lah kata saya. Correct. Ramadan. Bulan Ramadan kan? Yes. Warhamna manzur ilaina. Masjid mana baca? Semua masjid baca? Dia kasih. Oh, masjid kasih baca? Naim tak baca kan? Dulu. Sekarang dah tak baca dah. Allah Sakinah sudah. Allah Sakinah dah baca. Kurang baca. Okeylah. Tapi saya tak tahu asal dia daripada mana. Mungkin untuk ni lah doa-doa biasa dia. Tak ini masalah. Ini masalah sebab dia mengandungi ayat-ayat yang baik. Permohonan yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi At-Tawwabur Rahim di sini ada banyak ayat di dalam Al-Quran yang di penghujung ayatnya ditutup dengan asma Allah yang disandingkan dengan At-Tawwab Ar-Rahim. Beberapa ayat tersebut adalah sebagaimana berikut. Jadi datangkan kepada kita dengan contoh At-Tawwabur Rahim. Pertama, surah Al-Baqarah ayat yang ke-37. Surah Al-Baqarah banyak ayat yang dijadikan contoh. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Rabbnya, lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Nabi Adam buat apa? Makan buah. Makan buah dalam syurga yang dilarang. Apa dia? Allah kata la taqraba hazihi syajarata. Allah kata jangan makan. Bukan Allah kata tak boleh makan. Allah kata jangan dekat. Jangan dekat. Allah tak kata jangan makan. Tapi dia makan. Inilah manusia nampak manusia kan. Allah kata jangan dekat pokok ini wala taqraba hazihi syajarata. Jangan dekat pokok ini, kau akan jadi di kalangan orang-orang yang menzalimi diri sendiri. Itu yang Allah pesan pada dia dengan siapa? Isterinya Hawa. Nama dia Hawa ke? Betul namanya Hawa. Betul. Dapat mana nama tu? Ustazah pernah cakap? Oh, balik pada Ustazah. Ustazah pernah cakap. Bila Ustazah cakap? Oi, dia pandang balik kat saya tu. Boleh? HAWA Ustaz ada filosofi ke tu? Hawa, gitu. Yelah daripada kitab mana tu saya dapat? Habis. Tanya kitab dia fail lah. Aduh. Dia tanya kitab pula. So saya cuma ingat poin sahaja je. Kitab tak ingat. Kitab kena ingat kalau saya sebut mana-mana kitab kena ingat. Okay, kitab apa saya sebut, nama pengarang kitab tu. Jadi tahu reference yang saya guna ketika saya mengajar. Jadi dalam kitab Imam At-Tabari, Imam Al-Qurtubi dan juga dalam kitab Tafsir Ar-Razi, okay, ada juga menyebutkan tentang nama ni lah, namanya Hawa. Tapi ada di kalangan para ulama dia kata tak naklah menamakan dan sebagainya. Cuma bagi saya masih lagi ada dalil yang boleh diguna pakai lah untuk penamaan tersebut. Jadi Allah ingatkan kepada Nabi Adam dan isterinya setelah apa? Ingat tak cerita dia, kronologi kisahnya macam mana? Setelah apa? Setan kenapa? Setan. Oh, setan hasut. Setan hasut.
Mula-mula kan ada satu ada satu situation yang Allah suruh sujud kan. Allah suruh siapa sujud pada siapa? Syaitan, malaikat sujud pada Nabi Adam. Malaikat sujud ke tidak? Yang tak sujud? Iblis. Illa iblisa aba wastakbara. Okay, Allah kata illa iblisa aba wastakbara. Melainkan iblis, dia enggan dan dia menyombongkan dirinya di hadapan Allah. Dia kata apa kepada Allah? Ana khairun min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Tin tanah. Okay, tin tanah. Okay. Aku lagi baik daripada dia. Sebab apa? Kau ciptakan aku daripada api, dia kau ciptakan daripada tanah. Jijik. Geli aku dengan dia. Asal pula aku nak kena sujud dengan tanah? Ini yang iblis kata pada Allah. Jadi apa yang Allah buat pada iblis? Fakhruj minha madhuman madhura. Allah kata engkau keluar daripada syurga aku. Maknanya iblis dulu makhluk dalam syurga. Okey, sama dengan malaikat, sama-sama kan? Dalam syurga. Bila dia sombong, Allah suruh dia keluar daripada syurga. Sebab tu orang yang sombong tak masuk dalam syurga. Contohnya apa? Iblis. Ini kesombongan yang pertama berlaku di kalangan makhluk Allah. Okay, yang menjadi dalil kepada kita orang sombong tak boleh masuk dalam syurga. Jadi dia keluar. Allah halau dia daripada syurga. Jadi dia tak puas hati kan? Ini dengki yang pertama di kalangan makhluk. Dia tak puas hati. Kalau aku tak dapat, kau pun tak dapat juga. Kalau aku tak boleh masuk syurga, kau jangan harap keturunan kau pun masuk dalam syurga. Ini iblis. So kita ni kalau dengki, kita ikut perangai siapa? Jawab sendiri. Ikut perangai iblis. Kita kalau ada dengki, mata merah, tak boleh tengok orang lain senang, tak puas hati dengan orang lain kan, jiwa kita kacau, nampak orang lain bahagia, kita ikut perangai iblis. Iblis yang ajar kita macam tu. Ini Allah ceritakan dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ada, dalam surah Al-Ma'idah tak saya ada juga kan, ada banyak. Allah ceritakan banyak tempat dalam Al-Quran. Kemudian bila dia tengok Nabi Adam dengan Hawa kan, happy kan dalam syurga. Oh, kau main lagi di sana di sini, makan minum. Sebab Allah kata apa kepada mereka berdua? Makan, minum sepuas hati kalian. Ikut apa yang kalian nak buat dalam syurga. Jangan, cuma pokok tu jangan dekat. Jadi dah ada point dah pada iblis. Okay. Kalau Allah kata jangan dekat pokoknya, aku akan buat dia dekat pada pokok. Tak, aku akan buat dia makan. Aku akan buat dia makan. Jadi iblis ni datang jumpa dengan Nabi Adam. Dia kata apa? Aku ni dah lama duduk ni. Saya senior. Lebih makan garam dulu daripada. Biasa kadang-kadang ni senior-senior punya nasihat jangan dengar sangat. Itu contoh pertama. Semua pertama contoh pertama. Kadang-kadang senior ni, dia ni jahat. Sakit hati tengok kita junior baru-baru kerja kan. Dia budak-budak junior ni nanti aku buat dia sampai dia keluar daripada tempat ni. Kadang-kadang macam tu. So kita kena banyak berhati-hati. Ini Allah ceritakan sebagai ibrah, sebagai pengajaran bagi kita. Makhluk Allah yang bernama manusia. Apa yang dulu pernah berlaku, kalau kita tak ambil pengajaran tak tahu nak cakap apa. Jadi Allah ingatkan kepada kita, Allah kata, iblis ni, dia kata kepada Nabi Adam, aku di kalangan orang yang memberi nasihat. Tuan penasihat. Berapa persen? Dia kata kepada aku di kalangan orang yang boleh beri nasihat. Sebab apa? Akulah yang paling lama. Maksudnya aku di antara yang senior lah. Duduk dekat dalam syurga, aku lagi tahu. Allah bukan apa? Allah cuma tak nak kau jadi makhluk yang kekal dalam syurga ni. Tapi boleh makan je pokok. Akhirnya makan. Nabi Adam makan pokok tu. Buah sama dengan isinya. Bila makan, tertanggallah pakaian mereka berdua. Akhirnya mereka berdua ni tak pernah nampak aurat antara satu sama lain. Akhirnya Nabi Adam nampak aurat Hawa, Hawa nampak aurat Nabi Adam. Dua-dua rasa malu, dua-dua lari dalam syurga berdiam, tutup kiaran. Cari daun-daun kan. Ada kan dalam Quran cari daun. Bila Nabi Adam lari, ada satu pokok ni dia tarik kepala Nabi Adam. Ni dalam kitab At-Tabari ceritakan. Okey, riwayat ni. Bila tarik Nabi Adam, rambut dia macam kain gitu kan kepala dia. Sebab dia sembunyi. Dia sembunyi daripada Allah. Jadi pokok ni tarik. Dia kata, kau lepaskan aku kata. Allah pun nampak dia kan. Allah kata, Adam kau nak pergi mana? Dia kata, aku nak sembunyi. Kenapa kau nak sembunyi? Aku malu dengan engkau.
Dia nak bertaubat pada Allah tapi tak tahu macam mana. Sebab dia makhluk yang pertama tak pernah buat dosa, tak tahu. So itu dosa makhluk di kalangan manusia yang pertama yang dibuat. Kemudian taubat yang pertama yang berlaku dalam sejarah agama kita ini, itu taubat Nabi Adam AS. Itu Allah kata fatalaqa Adam min rabbihi kalimat, dan Allah ajarkan kepada Nabi Adam dengan doa yang pertama di kalangan makhluk yang ucapkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa Nabi Adam yang Nabi ucapkan untuk dia bertaubat kepada Allah. Sebab tu Allah kata ni fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Rabbnya. Kalimat itu ialah doa tadi yang saya baca. Okey, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Surah Al-A'raf ayat 153. Nanti boleh rujuk kalau tak ingat ayatnya. Surah Al-A'raf ayat 153, yang mana Allah kata sungguh Allah pun menerima taubatnya. Bila Nabi Adam dia baca doa itu bersama dengan isinya, bila Allah ajar doa tersebut, Allah kata apa? Fataba alaihi. Allah terima, Allah ampuni dia. Kerana apa? Innahu huwat tawwabur rahim. Kerana sesungguhnya dia itu ialah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik. Settle ayat yang pertama tu surah Al-Baqarah ayat 37. Seterusnya kita masuk dalam surah At-Taubah ayat 118. Summa taba alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat, Maha Penyayang. Yang kita nak highlight yang hujung tu lah. Okey, At-Tawwabur Rahim. Dalam ayat yang lain, tu surah Al-Hujurat ayat yang ke-12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullah innallaha tawwabur rahim." Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat, Maha Penyayang. Jadi dijelaskan kepada kita di situ, penyebutan asma Allah Jalla wa'ala yang disandingkan ini sesuai dengan konteks ayat yang menyebutkan tentang rahmat, ampunan, hidayah dan juga kemahalembutan Allah. Mengingat Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Maha Penerima taubat dan Maha Penyayang, Allah pasti membuka dan akan menerima hati orang yang ingin bertaubat dan kembali kepadanya. Memberi taufik kepada mereka untuk melakukan faktor-faktor yang menyebabkan diterimanya taubat mereka dan dirahmatinya mereka kerana faktor-faktor tersebut. Kemudian Allah mengampuni dan juga merahmati mereka. Daripada At-Tawwabur Rahim itu kita faham Allah Subhanahu wa taala ni ialah Tuhan yang sentiasa menerima taubat hamba-Nya. Itu sebagai bentuk rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Tidak ada satu pun keadaan kalau kita refer kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana bila Nabi sebutkan tentang taubat ni, Allah tak terima taubat hamba. Tak ada keadaan yang begitu. Dalam kebanyakan hadis, Nabi kata apa? Innallaha yabsutu yadahu bil laili. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya pada waktu malam untuk menerima taubat orang yang buat dosa di waktu siang. Dan Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di waktu siang untuk orang yang buat dosa di waktu malam. Dan Nabi ingatkan kepada kita keadaan itu berlaku setiap hari sampai hari kiamat. Sampai matahari terbit daripada barat. Itu yang Nabi ingatkan kepada kita. Bermakna 24 jam setiap hari Allah menerima taubat hamba-Nya. Keadaan itu berlaku. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita bahawa Allah ni tak fikir tau, Allah tak peduli tentang dosa apa yang kita buat. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, itu hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Nabi Allah kata, hamba aku, wahai anak Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubad. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau, pertama, kalau engkau doa pada aku, wa rajautani, kalau engkau harap pada aku, kemudian ghafartu laka, aku akan ampunkan engkau ala ma kana fik. Dan engkau dalam keadaan apa pun, wala ubali, dan aku tak pernah peduli. Maksudnya Allah tak peduli dosa apa kita buat. Yang penting kau doa pada aku, kau minta pada aku, kau nak bertaubat pada aku. Dan kau berharap bahawa aku yang akan ampunkan dosa engkau.
Kalau gitu keadaan engkau, maka aku tak peduli apa pun dosa engkau. Lalu Allah kata apa? Wala ubali bina Adam law balagat zunubuka ana sama. Wahai anak Adam, kalau sekiranya dosa engkau setinggi langit. Kemudian sumastaghfartani, kemudian engkau mohon ampun pada aku. Yang penting mohon ampun pada Allah. Ghafartu laka wala ubali. Dan aku akan ampuni engkau, aku tidak peduli. Allah juga ingatkan kepada kita, kalau dosa kita sepenuhlah bumi, kita datang pada Allah tanpa mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, Allah kata, aku akan ampunkan engkau. Aku akan berikan kepada engkau dengan maghfirah, dengan keampunan yang seluas bumi itu juga. Ini menunjukkan tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi Allah kata apa? Tawwab Rahim. At-Tawwabur Rahim. Allah Maha penerima taubat dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha penyayang. Kerana sifat Allah yang Maha penyayang itulah Allah Subhanahu wa taala la ubali, aku tak peduli. Allah tak kena dosa dia ni buat gini daripada umur 12 tahun sampai lah umur 40 tahun baru nak bertaubat, tak ada maknanya. Itu kita manusia. Tapi Allah tidak. Allah Subhanahu wa taala tidaklah zalim. Kita dah pernah bincangkan tentang hadis itu. Allah tidak zalim, sebab itu Allah adalah Tuhan yang penuh dengan rahmatnya. Allah berikan keampunan kepada siapa saja yang nak bertaubat kepada Allah. Yang penting satu ya, tak mensyirikkan Allah. Doa pada Allah. Kedua, harap pada Allah. Kalau ini ada pada kita, tiga-tiga ni insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala tadi Nabi kata apa? Allah bentangkan tangan dia untuk terima orang yang datang kepada dia dalam keadaan nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik, seterusnya. Dengan demikian, di sini yang pertama, Allah mengampuni mereka dengan memberi taufik kepada mereka untuk bertaubat dan melakukan faktor-faktor diterimanya taubat mereka tersebut. Yang kedua, Allah mengampuni mereka ketika menerima penyesalan mereka dan menjawab doa mereka dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Jadi ini yang kita kata At-Tawwabur Rahim. Kenapa Allah itu At-Tawwabur Rahim? Pertama dia kata sebab Allah ampuni kita. Allah berikan taufik kepada kita untuk buat perkara-perkara yang baik, untuk kita terus-terusan bertaubat kepada Allah dan kita melakukan atau membuat faktor-faktor yang diterima taubat mereka tersebut. Faktor diterima taubat apa ya? Apa sebab Allah terima taubat kita? Satu, menyesal. Okey, dua, tak ulang lagi. Tiga, sungguh-sungguh. Okey, empat, ya, buat kebaikan. Lima, sedekah, buat kebaikan lah masuk dalam situ. Tak syirik pada Allah. Ya, betul. Okey, taubat nasuha. Syaratnya apa? Pertama, menyesal. Kedua, tak ulang lagi. Ketiga, tak ada masuk. Belum masuk lagi. Sebelum buat kebaikan, kita buat apa? Iktiraf. Mengakui kesilapan. Okey, boleh. Itu nombor berapa tadi? Tiga. Nombor empat. Sebelum buat kebaikan. Menyesal dah sebut tadi. An-nadam, al-i'tiraf. Lagi satu apa? Berhenti daripada buat dosa. Okey? Berhenti. Kena berhenti. Ada orang menyesal tapi tak berhenti. Kan? Ada orang menyesal tau. Menyesal lah. Apa menyesal tapi tak berhenti. Macam Kak Azhar, dah pedas menyesal makan sampai tapi dia makan balik. Dia menyesal tu. Menyesal aku makan. Tapi lepas tu dia makan balik. Itu kita tak kata lah kalau taubat gitu taubat sambat. Dia menyesal. Menyesal dia waktu tu je tapi dia ulang balik kan. Itu kita tak kata sebagai taubat nasuha. Taubat nasuha ni dia kita tadi mengaku kita dosa. Saya mengaku saya buat dosa, saya menyesal dengan dosa saya, kemudian tak ulang lagi, seterusnya kita berhenti. Kita kena berhenti. Barulah kita ikuti dengan amal soleh, kebaikan, bersedekah, solat, baca Quran, baru kita ikut. Amal soleh penting ya. Dia bukan 4 tu saja. Kalau kita tak ikuti dengan amal soleh, kita akan
ulang balik. Kemudian kawan-kawan yang baik pun penting. Setelah kita bertaubat ni, kita mesti ada satu environment yang lebih baik daripada yang lepas. Supaya kita sentiasa nak buat perkara yang baik. Kalau dah bertaubat tapi masih lagi duduk dengan orang yang buat jahat, kita potensi untuk buat jahat tu besar. Kita nampak kawan kita buat jahat lagi, kita nampak dia ajak kita lagi kan, dia akan jadi setan. Setan di kalangan manusia tu lah. Bawa kita kepada benda yang lama yang dah kita tinggalkan. Jadi kawan-kawan yang baik sangat penting, yang menyokong kita, yang bawa kita kepada kebaikan, ajak kita solat, ajak kita baca Quran, ajak kita pergi kuliah. Ni semua kawan-kawan yang boleh kita jaga dengan sebaik-baiknya. Okay? Jangan kita remehkan kawan-kawan yang begini. Mudah-mudahan kita akan kekal jadi muslimah-muslimah yang salihah. Okey, seterusnya yang terakhir, Al-Ghafurur Rahim, yang ke-8. Ada beberapa dalam Al-Quran, ayat dalam Al-Quran yang mencakup sebab-sebab turunnya nikmat dan datangnya azab Allah. Diakhiri dengan gabungan dua asma Allah yang disandingkan, iaitu Al-Ghafurur Rahim. Gabungan dua asma ini menunjukkan luasnya kurniaan Allah dan bahawa rahmatnya itu mendahului kemurkaannya, sehingga dia lebih dinampakkan dan menjadi tumpuan terakhir bagi setiap orang yang mempunyai sedikit sebab mendapatkan rahmat Allah. Hikmah di sebalik penyandingan asma Allah Azza wa Jalla ini sangat banyak, terutama bagi mereka yang berkenan merenungkannya. Hanya milik Allah taufiknya. Dia tak bagi contoh dekat sini. Contohnya apa? Ada contoh tak? Al-Ghafurur Rahim. Yang saya ajar dekat Quran, doanya apa? Kak Siti, doa apa Kak Siti? Kak Siti nak cakap. Alamak, dekat Quran. Belum apa lagi ya? Liza, doanya apa? Malam baru up video. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Doa tu ditutup kan dengan nama ini. Dah apa belum? Belum. Okay, tak apalah. Pelan-pelan lah. Banyak sangat doa saya ajar kan. Sampai tak terhafal. Sampai tak terhafal ni kan risau kan. Banyak sama tu. Doa minggu lepas apa lagi? Doa minggu ni datang lagi. Tulis Ustaz. Saya nampak telefon. Akan tulis. Anak kena tulis lah. Tapi kenapa lah ada orang pakai ya? Penat tu ajar. Nak apa? Doa baca doa apa dia? Solat ke apa? Yang doa tu. Sebelum salat. Dalam solat. Dalam solat sebelum salat. Oh, sebelum salam. Okey. Jadi dalam doa tadi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, doanya ditutup dengan sifat Allah, Antal Ghafurur Rahim. Engkaulah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi nanti bolehlah refer balik pada doa yang saya ajarkan itu. Kalau dalam Al-Quran, boleh antara contoh yang boleh kita lihat ialah surah Al-Qasas ayat yang ke-16. Doa Nabi Musa. Nabi Musa, apa perkara yang Nabi Musa buat yang buat dia lari daripada Mesir? Dia tumbuk orang Kipti kan? Orang Kipti tu mati. Jadi dia takut. Dia takut, dia menyesal. Maka dia berdoa, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Ayat 16. Okay? Surah Al-Qasas ayat yang ke-16. Nabi Musa doa, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diri aku, maka ampunilah aku. Faghfaralah, maka Allah kata, Allah mengampunkan dia. Innahu huwal ghafurur rahim. Kerana sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi biasanya Al-Ghafurur Rahim ni ialah asma Allah yang kita guna ketika kita minta taubat. Ataupun kita dah buat salah kan. Kemudian kita mengakui kesilapan kita. Kita minta ampun pada Allah. Kita tutup doa kita dengan Innaka antal ghafurur rahim. Cantik doanya. Kalau ditutupi dengan sifat Allah ini ketika kita nak minta ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu saja perbincangan kita untuk hari ini. Apa pengajaran yang boleh kita ambil? Yang pertama, pengajarannya apa? Salimah ada pengajaran. Salimah dah pakai mask.
Oh, tak boleh cakap. Okey, tak apa, tak apa. Apa pengajaran? Yang pertama, Kak Ramlah. Saya Biar saya. panjat. Apa keadaan? Kita mesti minta pertolongan hanya kepada Allah. Dalam apa jua keadaan, pertolongan hanya diminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, boleh? Kak Aisyah cakap apa? Kerana Allah. Kalau nak buat sesuatu mesti. Ikhlas kerana Allah. Oh, jika ingin melakukan sesuatu, lakukanlah ia ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Ni dah 2 orang dekat sini. Lagi 2 orang dekat sini. Kak Mariam nak cakap apa? Tapi dalam sebab Allah tahu At-Tawwab, okey. Ghafurur Rahim. Tawwabur Rahim. Jadi jangan berputus asa lah kalau ada persilapan dosa-dosa. Jangan berputus asa bila kita ada melakukan dosa, terus minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada yang terakhir, Kak Nani nak kata apa-apa Kak Nani? Tak akan jadi pahala daripada dia. Pasti Allah akan beri. Dia tengok dekat buat. Dia pokok okey. Siapa yang berinfak kepada Allah SWT dengan ikhlas, Allah akan berikan balasan yang berlipat ganda. Okey, alhamdulillah, terima kasih semua di atas perhatiannya untuk kuliah kita pada hari ini dan untuk sepanjang tahun ini. Mohon maaf ya daripada pihak saya sepanjang tahun ini jika sekiranya ada kesilapan, kesalahan, silap kata, terguris, kan rasa macam nak terjun flat bila dengar saya. Mau keluar dia dah tadi, Allah, saya sedih je. Kan mohon maaf daripada pihak saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan, usia yang berpanjangan ya, agar kita dapat bertemu pada tahun hadapan. Kuliah kita buka ni dah? 12 tak tahu. Bila kuliah kita buka? 12. Berapa? Okay, insyaAllah. 12 hari bulan insyaAllah kita buka. Kalau ada sebarang perubahan nanti kita akan maklumkan. Sila check lah. Yelah, saya takut saya tak sihat ke apa lah kan. Kita pun tak tahu apa-apa yang berlaku di kemudian hari. Sebab panjang lama lagi tu. Sampai tu 12 hari bulan. Jadi ada apa-apa nak cakap dengan saya sebelum kita akhir? Tak ada? Betul? Tak rindu saya? Selamat bercuti. Okey, selamat bercuti juga untuk semua. Okay, saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.